Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Nurul Ain kan? Ya saya. Cantik nama. Biasa kawan-kawan panggil apa? Kawan-kawan panggil saya Ain. Kalau macam tu, boleh saya panggil Cik Nurul Ain dengan panggilan Ain juga? Boleh, tak ada masalah. Cik Ain, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah saya sihat. Alhamdulillah. Baguslah kalau macam tu. Line macam mana? Okey ke ada lag ataupun suara kurang jelas ke? Okey. Jelas je suara. Baik, jadi boleh Cik Ain ceritakan sedikit tentang latar belakang diri Cik Ain? Okey, nama saya Nurul Ain binti Abdul Wahab. Umur saya 21. Saya asal daripada Pahang. Adik-beradik saya ada 5 dan saya merupakan anak sulung. Saya belajar di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Saya mengambil kos ISMP Bahasa Arab dan sekarang saya berada di SEM 4. Baiklah, tadi Cik Ain dah cerita sedikit sebanyak tentang diri Cik Ain. Jadi izinkan saya pula perkenalkan diri saya. Nama saya Arifah selaku kaunselor Cik Ain pada hari ini. Cik Ain boleh panggil saya Cik Ifah. Saya kaunselor yang ditugaskan sebagai pembimbing untuk Cik Ain berkongsi masalah. Boleh setakat ni Cik Ain? Boleh, tak ada masalah. Oh ya, saya nak minta maaf lah sebab kita tak dapat buat sesi kaunseling secara bersemuka. Maklumlah kes COVID makin meningkat kan. Terpaksalah kita buat secara online ya. Tak apa, saya faham. Okey, sebelum tu saya nak tanya, Cik Ain dah pernah sertai sesi kaunseling ke sebelum ni? Tak pernah. Belum pernah lagi. Maksudnya ini kali pertama lah ya? Ini baru kali pertama saya buat sesi kaunseling. Okey, kalau macam tu saya akan terangkan dahulu beberapa perkara tentang kaunseling yang akan dijalankan pada hari ini ya. Okey, baik. Jadi sesi kita pada hari ini mungkin akan berlangsung lebih kurang dari 45 minit ke 1 jam bergantung kepada masalah yang akan Cik Ain ceritakanlah. Dan saya sebagai pembimbing Cik Ain pada hari ini akan bertanggungjawab untuk mendengar segala perkongsian serta membantu Cik Ain menyelesaikan masalah yang dihadapi. Setakat ni boleh faham Cik Ain? Boleh. Okey, selain itu, sepanjang sesi berlangsung, Cik Ain boleh ceritakan semua benda yang Cik Ain nak ceritakan. Termasuklah rahsia, perkara peribadi dan sebagainya. Tapi Cik Ain jangan risau. Sebagai kaunselor bertanggungjawab untuk menjaga kerahsiaan klien, maksudnya segala perkara yang Cik Ain luahkan tak akan dibocorkan kepada mana-mana pihak. Pendek kata, rahsia Cik Ain, rahsia saya juga. Melainkan kalau ianya melibatkan jenayah ataupun boleh membahayakan diri Cik Ain ataupun orang sekeliling. Macam mana Cik Ain boleh faham tak apa yang saya sampaikan ni? Boleh, saya faham. Dan saya rasa lega sikit lepas dengar apa yang Cik Ifah cakap tadi. Sebab saya dah tak perlu risau untuk kongsikan masalah saya. Baik, kalau macam tu kita dah boleh mulakan lah ya sesi kita. Okey, boleh? Okay, jadi macam mana belajar? Okey, sekarang belajar online kan? Belajar online. Tak boleh balik kampus. Setakat ni belajar okey, cuma saya ada masalah sikit. Cuba Ain ceritakan sedikit apa masalah tu. Dari segi apa masalah Cik Ain? Maksudnya dari segi capaian internet ke, keuangan ke, susah nak faham pembelajaran ke, hubungan dengan pensyarah atau kawan-kawan ke, atau mungkin masalah keluarga ataupun suasana tempat belajar tak selesa atau macam mana? Sebenarnya saya ada masalah kewangan. Sebelum ni memang saya ada masalah yang sama. Cuma saya rasa macam boleh bertahan lagi lah. Tapi lepas pada pandemik COVID-19 ni, kita kan kena belajar dari rumah. Dan saya rasa keadaan menjadi semakin teruk.
Boleh Cik Ain terangkan apa punca Cik Ain rasa masalah ni semakin teruk disebabkan pembelajaran secara online? Okey, orang kata belajar online ni senang lah. Contoh macam jimat duit sebab duduk rumah je kan. Makan minum pun percuma. Tapi saya tak macam tu. Ibu bapa saya dia berhentikan kerja sebab pandemik COVID-19 ni. Jadi saya kena bantu mereka dari segi perbelanjaan rumah, termasuklah perbelanjaan adik-adik yang masih sekolah. Jadi sekarang ibu bapa Cik Ain memang langsung tak bekerja ke? Ayah saya dah dapat kerja sementara. Ibu pula memang duduk rumah je lah. Tapi disebabkan kerja ayah saya bukan kerja tetap, so gaji dia tak cukup untuk tampung perbelanjaan kami sekeluarga. Oh, boleh kongsikan tak perbelanjaan dari segi apa yang menjadi masalah Cik Ain? Okey, macam yang saya cakap tadi, disebabkan sekarang belajar secara online, saya terbeban dengan perbelanjaan dari segi langganan untuk aktifkan internet. Cik Ain gunakan langganan prepaid telefon setiap bulan ataupun wifi? Saya top up untuk langganan setiap bulan. Tambahan pula saya perlu langgan untuk internet saya dan adik-adik yang masih sekolah yang belajar online dari rumah. So, kos langganan untuk internet tu memang agak tinggi. Selain dari kos langganan internet, ada lagi tak perkara yang membebankan Cik Ain dari segi keuangan? Okey, ada. Saya kena duduk luar sejak dari SEM 2. Jadi, saya sewa rumah lah dan selepas COVID ni, rumah sewa kami memang tak terminate sebab takut nanti kalau dipanggil balik kampus mula. So, kami risau tak ada tempat nak tinggal lah kan. Jadi, sepanjang belajar online, walaupun belajar online, memang rumah sewa tetap bayar full untuk 1 sen. Walaupun Cik Ain tak duduk pun tak ada pengurangan ke? Tak ada. Sebab tuan rumah cakap dia pun struggle dengan keadaan ekonomi musim COVID ni. Lagipun memang barang-barang masih berada dalam rumah tu, jadi memang terpaksa bayar full lah. Jadi apa kesan masalah ini terhadap Cik Ain? Jujurnya saya jadi hilang tumpuan belajar sampai saya rasa nak berhenti belajar. Cik Ain ada terfikir tak cara untuk selesaikan masalah ni? Mungkin ada apa-apa yang Cik Ain nak buat untuk tingkatkan taraf kewangan Cik Ain sekarang? Oh, saya dah cuba apply zakat dari pihak USI. Cik Ain ada ambil tak pinjaman PTPTN ke? Ambil, cuma tak cukup lah sebab nak bayar rumah sewa lagi, top up bulan-bulan lagi, buku-buku yang harga dia agak mahal semua. Yelah, jadi zakat boleh tolong tampung sikit kan? Beasiswa Cik Ain ada cuba apply juga tak? Ada, saya dah apply beasiswa bawah KBM. Ujian EKCG pun dah lulus. Sekarang tengah tunggu untuk interview pula. Baik, memandangkan beasiswa di bawah KPN ni agak susah untuk lulus, jadi adakah Cik Ain ada alternatif lain kalau Cik Ain tak dapat tawaran beasiswa tersebut? Saya ada bercadang nak bekerja part time. Apa kerja yang Cik Ain nak buat tu? Mungkin saya boleh minta part time di kedai-kedai makan. Saya rasa agak senang kalau minta kedai makan sebab saya pun dah ada pengalaman bekerja di kedai makan sebelum ni. Okey, cadangan yang baik, tapi musim sekarang ramai pekerja tetap yang dibuang. Kedai-kedai pun dihadkan masa operasi. Jadi Cik Ain mungkin boleh cari backup plan lain. Saya rasa jadi online seller pun okey. Sekarang kan semua benda buat online je kan? Online shopping. Memang jadi pilihan musim sekarang ni lah. Betul. Saya sendiri pun suka shopping online ni. Yelah, order je terus sampai depan rumah. Baik, jadi apakah tindakan seterusnya Cik Ain? Okey, buat masa sekarang saya akan tunggu keputusan untuk zakat dan beasiswa lah. Untuk kerja tu pula macam mana?
Saya akan mula cari mana-mana kekosongan kedai yang berhampiran dengan rumah saya. Untuk online selling tu pula macam mana Cik Ain? Saya tengok kawan saya ramai yang dah jadi online seller. Rasanya saya boleh minta tolong mereka kot. Contohnya? Contohnya boleh minta untuk jadi dropship ataupun ejen di bawah mereka. Baik, kesimpulannya antara langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah Cik Ain adalah dengan meningkatkan tahap kewangan Cik Ain. Antaranya apply zakat dan bersiswa, kerja part-time dan online selling kan? Betul? Betul. Okey, nampaknya kita dah dapat penyelesaiannya. Saya rasa kita dah boleh tamatkan sesi kita pada hari ini. Boleh Cik Ain? Boleh? Boleh. Okey, baik. Jadi, sampai di sini saja sesi kita pada hari ini. Saya harap masalah Cik Ain dapat diselesaikan dengan baik. Dan saya harap sesi kaunseling kita pada hari ini dapat bantu mengurangkan sedikit beban Cik Ain. Okey, Terima sekian. kasih. Terima kasih.